26 di bawah tajuk posisi berdirinya imam. Mauqiful imam. Mauqiful imam. Jadi di bawah tajuk bagaimana posisi itu, maknanya dalam salat Jumaat di mana tempat imam. Tempat imam tu di mana? Dalam saf itu. Itu maksud dia. Jadi sebagai sambungan pada pagi ini pada qaul yang ke-586. Kata Imam Syafi'i, apa yang saya ceritakan dari hadis ini menunjukkan bahawa boleh bermakmum kepada imam pada salat sunat, tak kiralah siang hari ke, malam hari ke, boleh. Imam di sini sama seperti imam pada salat fardu. Makna apa-apa yang saya sebut tentang imam tu, dia terpakai untuk sama ada salat fardu ataupun salat sunat. Itu maksud. Kita bincang sebelum ni. Jadi maknanya perbincangan sebelum ni tentang kedudukan imam dalam saf ketika salat berjemaah sama saja antara salat fardu berjemaah dengan salat sunat berjemaah. Itu maksud di sini. Tidak ada perbezaan kata imam. Ini juga menunjukkan bahawa tempat berdiri imam adalah di hadapan makmum. Baik, apabila seorang laki-laki menjadi imam pada dua orang laki-laki, makna makmum dia tu dua orang laki-laki, maka ia berdiri di hadapan dua orang makmum itu. Kalau dua orang, kalau seorang itu duduk tepi imam lah sebelah kanan itu. Yalah kita akan bincang selepas ni. Kalau duduk sebelah kiri pun sah juga. Cuma bagi Imam Syafi'i dia kata makruh. Setengah ulama kata menyalahi sunnah, tapi sah. Kecuali misalnya kalau di RNR kita pergi dah. Siapakah hari ni pun dia anak sebut ni. Anak sebut kata semaya berjemaah lah. Memang setengah hari kita sebut gitu pun marah. Masa muka no. Anak pergi, ada seorang itu dia semaya tepi ni. Jadi kita nak duduk sebelah kanan tak boleh, kita duduk sebelah kiri. Sudah anak salat. Jadi ada seorang itu mari, dia semaya lah. Mari orang lain pula nak semaya sore-sore. Saya kata mari berimeh lah, boleh pahala lebih. Dia pun tengok, nampak nak marah dia. Kita tegur dia tu lah. Kita nak suruh dia boleh pahala lebih. Jadi nampak tak senang dia. Tapi orang lain yang dengar tu okey. Menjadi KM dia ni puk tu, degil dia ni. Dia mai sore juga. Tak apalah. Sebabnya rugilah kita tu lah. Tak ada apa. Selepas ni kita akan bincang bab apa ni ke berapa bab niat dah. Muka surat 244 tu lah. Kita apa kita pergi sini. Habislah di situ. Apabila jadi dua orang tu, bila dua orang makmum, imam kena duduk depan, kemudian makmum tu kena berdiri dalam satu saf di belakang imam. Dia sebenarnya kalau seorang sama seorang tu, ataupun dia gini, seboleh-bolehnya. Kita bincang dah sebelum ni. Nabi tak benar seorang tu sembahyang Jumaat tapi ada yang duduk seorang. Sebab tu kalau seorang sama seorang dia kena duduk tepi imam. Dan tepi imam ni sebenarnya kalau nak kira dalam hadis, dia tidaklah beza sangat, sekadar lebih tumit ke belakang sikit ya. Maknanya kalau makmum tu ni perut ke depan, boleh jadi tengok ke depan nampak sama dengan tu imam. Dia kira tumit. Orang kita ni biasa duduk kaki, kadang-kadang satu sejadah beza dengan semaya, sebenarnya tidak tepat lah. Tapi sah semaya kok mana pun kita akan jumpa kalau dia buat pakai tapi gitu pun sah. Sok imam seorang makmum seorang tapi duduk setimbang gitu. Sah yo kok mayanya, bukan kata tak sah. Kalau kita semaya isteri kita rumah tu ada dia kena duduk belakang tu. Tu tak boleh. Kita dua orang. Dua orang pun tak boleh kena duduk belakang, tak boleh duduk standby begitu, jadi dia pun jadi tak selesa pula. Akhir datang lepas ni ada sebut. Baik. Gitulah. Apabila di belakang imam ada laki-laki, mana bukan seorang lah, beberapa orang lelaki, ada wanita dan ada banci sini saya betul tahu tengok arak dia, maknanya dia kata asal dia nya lepas tu kena duduk khunsa muskil dia panggil. Khunsa muskil mana dia tu tak jelas dia lelaki perempuan. Tapi kalau khunsa tapi memang ternyata terbukti dah dia ni lebih pada lelaki, dominan lelaki atau lain cerita ni ya muskil mana tak jelas. Kenapa hal lah tu tak jelas tu, mana identiti tak jelas. Sebabnya daripada buku yang anda bacalah, khunsa muskil ni mungkin dia sapa satu tahap baru dia tahu dia ni lebih ke mana. Kadang-kadang setengah tu sapa balik baru tahu rupanya lebih lelaki dia ni.
Sebab tu dia kena rujuk pada doktor lah. Kalau sekarang ni, kalau ikut ulama kena rujuk pada doktor. Doktor boleh tahu. Doktor boleh tahu dia adalah kaedah dia tu. Hak lebih nyatanya bila dia balik gitu. Nyata. Jadi makna sini ana pun tidak mahal sangat bahasa Indonesia kata apa dia banci. Kita kat ngon dia sekala banci ni. Tengok hak Arab dia ni dia sebut terang lah. Maknanya khuntha muskil. Yang tidak jelas identiti dia. Itu maksud dia. Okey. Jadi kalau di belakang imam itu ada beberapa orang lelaki, wanita pun ada, dan khuntha muskil, maka kaum laki-laki berdiri di belakang imam, sementara orang khuntha muskil itu berdiri di belakang kaum laki-laki dan kaum wanita di belakang khuntha tu. Maknanya jadi berapa tu? Imam hak lelaki yang sempurna ni, lepas tu hak khuntha, lepas tu perempuan. Jadi 4 lapis. Sah pertama imam, sah kedua. Jadi kalau dalam keadaan ini, maka dia akan berlaku 4 sah lah. Sah pertama, imam tu dipanggil sah juga tu. Mana sah imam lah. Yang kedua, sah laki-laki yang sempurna. Yang ketiga, sah hak banci tadi. Yang ni khuntha muskil. Dan yang keempat tu barulah perempuan. Itu. Apabila seorang laki-laki menjadi imam kepada seorang laki-laki, maka imam itu hendaknya memerintahkan makmum berdiri pada sebelah kanannya. Sisi kanan. Jadi sisi kanan itu maknanya kita letak biasa sama dengan kita, cuma dia ke belakang sedikit. Mana tumit tu mana ke belakang sedikit. Begitu. Tapi kita kena ra'i juga lah, sebab saya pernah berlaku. Ni semua dicerita di arang anak minggu balik ni. Saya pergi nak jadi imam, saya duduk dekat dengan dia. Jadi bila saya duduk dekat, ialah berkali kerana PKP tiap kali ni. Tak apalah. Kemudian saya jarak lah, saya sedar lah, saya pun jarak sikit. Jadi kita duduk, jadi dia ke depan, dia nak suruh dia ke depan tu sehingga setengah sajadah. Kita pergi ke depan, dia pergi ke depan, dan 2 kali kot. Kita pun faham, kata apa gerak tu imam ni. Rupanya dia nak, dia kebiasaan dianya, anak agak lah, bahawa antara imam dengan seorang makmum lelaki ni, mana dia kena nyata ke belakang itu. Tidak kita faham dalam hadis, syarah ulamanya, maknanya sedikit saja tumit tu. Biasa kita tengok kita kadang-kadang satu sejadah tu dia letak. Walaupun semaya seorang sama seorang. Imam makmum nak mana, jadi kita kata kita faham lah, mungkin dia faham begitu, tak apalah. Baik. Apabila seorang laki-laki menjadi imam kepada seorang khuntha muskil, khuntha muskil, atau seorang wanita, maka masing-masing dari keduanya berdiri di belakang imam dan tidak sejajar dengan imam. Tidak begitu. Sama ada kalau kita tadi lah soalan ni. Kalau kita dengan isteri kita ke, dia belakang lah. Ataupun kalau khuntha muskil, mana seorang khuntha yang dia tidak jelas lagi identiti dia tu. Kalau sudah jelas dia tu perempuan, memang belakang lah. Kalau jelas dia tu dominan lelaki, tu tak apalah, seperti lelaki, dilayan seperti lelaki. Hal ini tidak jelas, itu makna muskil. Mana tidak sejajar dengan imam. Dan apabila seorang laki-laki menjadi imam seorang laki-laki, lalu makmum itu berdiri di sebelah kiri imam atau di belakang imam. Ni seorang sama seorang. Makmum boleh seorang, imam seorang makmum. Makmum tu lelaki. Lalu makmum itu berdiri di sebelah kiri imam atau di sebelah belakang imam. Maka pada kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka saya memandangnya makruh. Namun kalau dia buat gitu juga, dia tidak wajib i'adah salat dia. Tak wajib mengulangi salat dia. Dia jadi sah gitulah. Cuma makruh ni maknanya adalah kurang pahala tu. Apa jadi kurang pahala? Khilaf sunnah. Kerana dia sudah tak serupa dengan sunnah Nabi. Tu. Sebab ni kita akan jumpa lah khilaf sunnah ni ada kadang-kadang jadi tak sah. Setengah-setengah khilaf sunnah itu. Apabila sebagai makmum, apabila ada sebahagian makmum tu nya berdiri di hadapan imam, maka salat imam serta makmum yang berdiri di belakang dan di sampingnya dianggap memadai. Maknanya begini, katalah ada makmum tu nya duduk depan.
dia boleh berlaku ni. Kalau dalam keadaan masjid tu boleh jadi, contohnya kita kata sebagai contoh lah, terlindung alik dinding ke boleh berlaku tu. Sebab tu setengah-setengah masjid, kalau perempuan tu misalnya dia buat masjid tu sama, kadang-kadang memang dia buat garisan tu, tak kena nak buat nak buat garisan setakat ni saja. Ni dia panggil garisan makmum, sah makmum. Takut takut maju ke hadapan tu, jadi masalah. Okey, tak apalah. Ni satu isu yang ditimbulkan. Imam, ada makmum yang solat dia berada di hadapan imam. Okey, baik. Ada juga makmum hak biasalah, duduk belakang imam. Perempuan pun begitu juga. Lagu mana tu? Jadi kata Imam Syafi'i, solat imam sah, tak ada masalah. Solat makmum berdiri di belakang imam pun sah juga. Dan kalau ada makmum yang berada di samping dia, di sebelah kiri ke sebelah kanan ke, sah juga, tak ada masalah juga. Cuma hak tidak sahnya mana? Hak di hadapan imam, solat dia tidak dianggap memadai. Kena ingatlah, maksud tidak memadai kalau kita tengok ta'arat ni, makna tak jadi semaya dia. Semaya dia tak jadi. Sebab apa? Sebab dia duduk depan imam. Tak boleh. Kerana sunnah hukumnya makmum berdiri di belakang imam atau sejajar, paling kurang sejajar dengan imam, dan bukan di hadapannya. Sama saja. Sama ada dia duduk depan imam tu, jarak dia dekat kau jarak jauh tak kira, asalkan depan imam. Dan makmum tu ni lah imam dia. Sama ada dia duduk depan, tak kira lah jauh ke dekat, tetap tak sah semaya untuk dia. Terkata Imam Syafi'i lah. Memang gitu pun. Tak boleh gitu. Nak jadilah gimana liuk tamabih ni. Apabila imam itu mengimami ni tu imam tu di Mekah ni, cerita di Mekah ni. Maya di sisi Kaabah tu. Dan makmum mengerjakan salat dengan saf yang bundar. Bundar mana mustadirah. Ni istilah-istilah dia ni, tengok harap terlebih itu lagi. Yalah, mustadirah ni yalah kita Mekah kan. Memang dia sekeliling Kaabah tu. Imam duduk mana? Duduk satu bahagian dinding Kaabah tu. Orang panggil apa? Pak Multazam itu. Multazam tu dia ini sikit. Jadi lagu mana tu? Situ dia tu isu dia. Jadi masing-masing tu jadi bulat lah, mustadih jadi bulat. Sebab ngadap kiblat tu, dia bulat kisah dekat dalam Kaabah, hak tidak bumbu tu kan. Memang nampak jelas bulat tu. Memang duduk Mekah gitu. Nak kira lagu mana? Kita tak kira sah keluar, sah tamun. Baik. Maka menurut saya, kata Imam Syafi'i, wallahu a'lam lah, pada pandangan saya, mereka harus melakukan sebagaimana mereka melakukan pada imam, dan mereka berijtihad. Berijtihad di mana? Bersungguh-sungguh, sehingga mereka agak ke belakang sedikit dari setiap arah Baitullah, sehingga imam lebih dekat pada Kaabah daripada. Ijtihad di sini maknanya bersungguh-sungguh, dia tahu dah. Maknanya dia kena tahu. Sebab itulah kalau kita pergi salat ketika apa ni, tidak di Madinah lain. Madinah mungkin tak ada Kaabah situ. Dia di Masjid Haram ni, pengalaman anak pergi. Memang apa ni kita kata sah pertama, ke dia ada jarak tu. Imam duduk depan. Dan tak kena pun dinding tu. Dan nak tengoklah. Tu. Isu di sini ya, timbulnya katakanlah sama. Ataupun dia jadi terkedepan lagi dari tu imam. Sekeliling, tak kira lah dia duduk alik mana pun. Maknanya dia kena tahu sah imam tu hak dia. Hak dia kena tahu. Maknanya kalau dia terkedepan daripada imam, itu jadi isu di sini. Jadi kata jadi dia wajib tu, harus di mana wajib. Mana kalau tidak, kalau dia dalam keadaan tahu, mana tak sah. Tak tahu tak apa. Cuma ni Imam Syafi'i kata dia kena berijtihad. Ijtihad di mana? Kena ada inisiatif nak tahu hak imamnya setakat mana. Cuma bagi anaknya ni cerita dulu. Lah ni mudah sebab dia ada apa ni? Lain tu. Dia ada lain, mudah. Dia gini, tu imam tu dia tidak ikut lain waktu tu. Dia duduk depan sikit. Duduk dalam sikit lah. Tu tak ada masalah lah. Dulu tak ada lain dulu. Masa tanah pun pasir lagi tu. Nak kira lah ke mana. Tu. Maknanya dia kena ijtihad di sini, maknanya dia kena usaha biar dia ke belakang sikit. Itu maksud dia. Jadi dia kena pastikanlah imam tu lebih dekat ke Kaabah daripada mereka. Moga payah juga. Dia moga main sekeliling gitu kan. Dia kena pastilah. Lah ni tak timbul masalah sebab ada lain. Lepas tu dia bukan sekadar lain saja, dia ada pula askar dia jaga tu. Cuba gialah ke depannya tekan. Buat gitu tak. Kena kita sakit kat lah. Jadi tak berlaku dah orang masuk hijab Ismail kau tahu sebab apa? Dia ada orang jaga khusus. Siap dengan pagar lah ni.
Baik. Apabila apabila seorang laki-laki menjadi imam kepada kaum laki-laki dan kaum wanita, lalu kaum wanita berdiri di belakang imam dan kaum laki-laki di belakang wanita. Atau kaum wanita berdiri sejajar dengan imam. Tino pula duduk standby dengan tu imam. Bahasa Kelantan standby dengan tu imam. Sejajar. Hizak ni mana sejajar. Dan kaum laki berada di samping kaum wanita. Capu. Supaya apa ni? Perempuan tu nama dia? Wadud tu. Apa ni? Nama dia? Aminah Wadud. Aminah Wadud ya. Dan dia jadi imam tapi capu sah tu. Laki pun ada belakang mai jemaah ni. Liberal, apa buat liberal? Iyalah kita kata sah. Sah tu sah lah, tapi setengah ulama kata tak leh. Tak leh tu lagu mana? Iyalah nak kira sah tu sah lah. Sah. Tapi ya di segi pelanggaran sunnah berlaku dengan nyata. Cuma dia kena ingat hak kita bincang dalam kitab ni bukan orang berfaham liberal ni. Kerana jahil. Hak liberal tu lain, dia nak tolak tu lain cerita tu kena bincang lain pula tu. Hak ni kita bincang kerana jahil ni. Kerana kejahilan. Mana kalau berlaku kita nak ukur lagu mana? Berlaku dah misalnya nak ukur lagu mana? Hak tu dia sengaja. Tak suruh bincang tentang makmum tu imam tu tino tu. Nak jadi lagu mana? Tu tak boleh. Tak sah. Sebab tu imam tu perempuan. Tu mana tak selepas ni pada sebut ni. Tak apa kita pergi kan. Jadi kes ni lebih berat lah. Seorang laki-laki jadi tu imam, bukan orang perempuan. Makmum dia tu ada laki-laki, ada perempuan. Lalu perempuan tu berdiri di belakang imam. Maknanya ni di belakang imam, bukan sejajar ni. Dan kaum laki-laki di belakang wanita tu. Jadi imam lelaki jadi sah selepas wanita, di belakang wanita. Atau kaum wanita tu berdiri sejajar dengan imam, bukan duduk belakang imam. Dan kaum lelaki berada di samping kaum wanita. Mana duduk sah tu lah. Itu maksudnya. Maka saya memandang hal itu makruh atas mereka. Namun salat mereka tidak batal. Hak ni hak jahil ni kalau berlaku itu. Bukan isu liberal yang mana dia tolak hadis Nabi tu. Isu liberal ni isu hak wanita sama dengan lelaki. Tu asas dia. Dia tak terima isu ni, isu lain ni. Jadi kalau nak bincang kita kata kalau lelaki imam tu lelaki patut sah perempuan bercampur-campur, dia tidak maksud sihat ni. Tak boleh nak kiyah dengan perbincangan kita. Tu lain. Pokok tu profesor tu, bukan jahil. Tapi dalam kini tak batal. Maknanya jadi semaya dia. Masalah comel tak comel tu dah tak comelnya. Tak molek tu. Nak kita letak makruh ke apa, tapi sah. Saya mengatakan hal ini, ni agak kias yang pelik sikit lah. Cuba kita tengok ni. Makna antara sebab alasan Imam Syafi'i mengatakan sah tu kerana dia mari satu riwayat Ibn Uyainah yang telah menceritakan kepada kami daripada Zurah, daripada Urwah, daripada Aisyah. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatnya di malam hari. Ni malam hari ni salat tahajud. Dan saya tidur melintang antara beliau dan kiblat. Mana Nabi semaya, Aisyah duduk terletak tengah, kiblat duduk depan tu. Maknanya seolah-olah antara Nabi dengan kiblat tu Aisyah tidur terlentang. Seperti melintangnya jenazah. Sebab kita mai jenazah kan? Jenazah duduk depan aku tu. Kita mai. Lagu tu lah. Tu ya hadis dia. Baik. Jadi daripada ini Imam Syafi'i buat dalih ni. Tak apa. Tak apa lagu mana? Tuhan ni perempuan duduk depan. Dalam kitab ni tak sebut. Dalam kitab asal dia ni sebut. Rifat Fauzi. Istidlal Imam Syafi'inya, kalau perempuan hak duduk depan tidur terlentar gitu pun Nabi tengok nampak jelas tak jelas waktu malam tu hal lain. Tapi tahu jelas. Hak tu pun boleh. Enggak ni semaya duduk belakang dia ataupun duduk tepi dia, sejajar di tepi dia. Duduk depan pun boleh. Itu Imam Syafi'i ambil situ. Ulama lain kata tak kena tu. Istilah tu. Enggak hak tu tidur tu. Hak tu sebab tu hadis ni setengah ulama letak di bawah sutra. Boleh ke buat sutra perempuan gitu? Macam mana? Patut hak ni kalau betul pun Nabi tu dia semaya ke dia tu? Mai sunat. Cerita lain lah. Tapi Imam Syafi'i buat tu. Bagi dia. Tu anak kata tu. Bagi Imam Syafi'i dia nak ayat ni kata kalau hadap depan pun boleh. Hadap tepi. Dia tak kira dah maya ke tak pun.
Perempuan duduk tepi tu. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan tidak tepatlah istilah tu sebab ni bab semaya. Hak tu Aisyah tu dia tidur tu. Lepas tu duduk depan tu setara mana jarak dia. Bincang pula tu. Apakah mengganggu sujud? Dah. Tak kena duduk depan. Mana Nabi sujud, Nabi tak perlu undur. Walaupun ada dalam hadis sebut undur tu dia balik. Tu ada lah. Bahkan ada akak lah kaki. Nabi kesok. Nabi kesok ada. Kalau ambil hak tu lagi dah boleh kalau mengikut istinbat Imam Syafi'i. Baik. Jadi bagi Imam Syafi'i ni istinbat min babi aula dia. Kita istinbat dah duduk tepi. Hak tu duduk depan pun boleh. Hak ni lagi dah boleh. Tu. Nampak macam mana? Tapi setengah ulama nak kata lemah tu cara istilah tu. Imam Syafi'i ni kita kata bisa nampak usul fiqh ni. Tak bagi dia boleh istilah kita. Bagi tu panggil khilaf. Tu ya khilafnya. Lepas tu ulama kata tak boleh. Cari hak semaya jugalah. Cari contoh hak semaya juga. Tak ada sahabut. Tu. Sebab itulah sini pun dia buat ni. Nak tengok. Satir. Tertib musnad dalam kitab dia juga musnad Imam Syafi'i. Hadis ni dia letak di bawah sutrah orang yang sedang tidur. Mana orang tidur tu boleh jadi sutrah. Syaratnya dia tidur lah. Jangan dia duduk kelih kita lik kita duduk maya tu. Tak boleh ganggu tu. Ganggu tu. Rupanya dia tidak tidur, dia baring, mata dia duduk kelih. Dia duduk kelih kita tu tak boleh kita. Dia tidur ni tengah malam pula tu. Sebab kita kena bincang dalam hadis lain pula tak boleh. Kalau mengganggu tu tak boleh. Sebab ada kan perempuan lalu Nabi kata boleh membatalkan semaya kan. Lagu mana tak tu? Lain tu orang ni tidur ni. Sebab tu dia letak di bawah sutrah. Kitab Imam Syafi'i juga. Jadi maknanya hak sutrah, maknanya hadis ni selain daripada boleh kita nak yang orang boleh jadi sutrah. Cuma Imam Syafi'i nak ayatnya perempuan. Kalau depan pun sah solat tak ada. Nabi diri semaya. Tak kira lah munggu semaya sunat amai rasa ke semaya. Jadi hak ni duduk tepi lagi boleh. Itu istidlal Imam Syafi'i. Maknanya apa? Maknanya bagi ulama lain tak boleh, tak sah. Dalam mazhab lain tak sah. Adalah kata sah tu khilaf lah sebenarnya. Saya pun tidak nak bincang secara panjang lebar sangat tu sebab dia kalau dalam kitab dengan saya tu ada 4 jilid tu, dia tajuk dia pun lebih kurang ni. Misalnya ni pun dia ada mendapat gini. Bagus kita tu. Molek kita baca, kita boleh tahu apa khilaf tu apa. Nak biar kita terbuka minda kita. Kita ada dengan saya tu pun dia ayat khilaf apa. Imam Syafi'i kata Malik sebabnya gini-gini. Dia ayat sesat. Jadi menariklah. Bagi setengah orang dia kata tak perlu ngajar orang kampung. Popok kereta ni orang kampung macam lain ni. Mana 10 tahun lagi perut mayo kampung gitu lah saya ada orang jadi belaka lah ni orang tua ni ingat apa yang nak sebut cerita orang tua beli tiket kapal terbang secara online kejut anak dia mari ambil mak ni mak duk mana KLIA kata mak beli tiket mak tengok murah tiket masa tu Asia harga 20 lebih dia telefon dia tunjuk saya anak dia beli 20,000 tu mahal dia enggak kita ayah dia tua menang lama 80 lebih. Macam mana hidup main sama kan siapa dia boleh beli tiket secara online. Nak yang orang tua lah ni. Kita duk bawa orang tua kampung bodoh tak cerdik ada tak perlu kita siapa bincang tentang fiqh perbezaan. Tidak gitu. Tua ni profesor tua kita kata lain tak sebab dulu pendedahan kepada ilmu tu dia gerak dah. Bukan sebab kita tak acah nak tahu. Padahal ustaz malah benar. Kata gitu ustaz dia atau prejudis dak tu kecek selera tidak ngerti lah ni tu. Tapi sungguh tu hamba kejut. Hamba tanya dia, "Lagu mana buat cip ni?" Mudah dia kata. Kita tak jawab gitu. Mula naik bah kita ya. Mungkin mai 20 riyal masa tu kan. 25 riyal. Lah ni pun 1 lebih. Murah ya. Dia buat begitu tak apalah. Maknanya perlu kita ngaji lah tu. Dia bagi anaknya menarik. Sebab ni pun salah satu sebab anak baca ni untuk diri kita sendiri juga. Lebih baik bila kita baca kita berkongsi maklumat tu. Timbul persoalan apa lagi memberi ilmu pada kita. Kena duduk situ lah. Ngaji ni. Tu istilah macam mana. Jadi dalam kitab ni Rifat Fauzi dia sebut ni di bawah komentar.
Dalam teks asal Imam Syafi'i dia tak sebut ni hak saya sebut tadi, cuma dalam komentar dia. Sebab kitab ni dia kitab tahqiq. Berapa jilid ni? 11 jilid ni. 11 jilid ni. 11 jilid. 12 sekali dengan muqaddimah dia. Sekali dengan muqaddimah sejilid. Okey. Baik, seterusnya kita pergi seterusnya. Solat imam dalam keadaan duduk. Sebab dia kalau tak apalah. Solat imam dalam keadaan duduk. Baik, kalau dalam hak asal, dalam kitab asal dia 12 jilid ni lah. Dia solat hak selepas duduk, dia duduk selepas tahajud tu. Kedudukan imam berada dalam kedudukan yang tinggi. Misalnya imam solat atas mimbar ke, ataupun imam solat atas pentas misalnya, makmum ada duduk bawah ni, mana kedudukan imam tu tinggi, ataupun boleh ada imam tu rendah tempat duduk dia. Tu tajuk ni kalau dalam kitab kita ni dia duduk selepas ni. Hak asal dia hak tu dulu. Jadi semaya imam dalam keadaan duduk, dia letak selepas tajuk tu. Tajuk saya sebutkan. Tak apalah kok mana ada. Cuma perbezaannya mana dahulu mana kemudian tu. Baik. Jadi solat imam dalam keadaan duduk. Lagu mana imam dalam keadaan duduk. Baik, cuba kita tengok di sini. Qaulnya ke 587 ya. 587. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana naik kuda. Ni cerita satu kisah berlaku lah ni. Kepada Nabi SAW. Jadi lalu Nabi itu terpelanting, terjatuhlah daripada kuda sehingga ni bahagian lambung Nabi ni tergores luka lah. Jadi sakit tu. Maka Nabi mengerjakan solat dalam keadaan duduk kerana cedera sedikit tu, jadi agak tak selesa nak berdiri. Nabi duduk. Dan kata Anas bin Malik, kami ni makna dia dan juga sahabat-sahabat lain mengerjakan solat di belakang Nabi dalam keadaan berdiri. Jadi makmumnya berdiri sebab makmumnya tak ada masalah apa. Jadi imam ada cedera sikit, Nabi lah cedera di sebelah lambung ni. Maka Nabi duduk, kami semuanya maya berdirilah. Baik, apabila selesai salat, maka Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda. Jadi sabda Nabi-nya, Nabi kata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, fa idza shalla qa'ima fa sallu qiyama, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, wa idza shalla jalisan fa sallu julusan ajma'un. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia salat dalam keadaan berdiri, maka kerjakanlah kamu salatlah dalam keadaan berdiri. Apabila dia rokok, kamu rokok. Apabila dia angkat tangan, kamu angkat tangan. Bila dia kata sami Allahu liman hamidah, kamu katalah rabbana lakal hamd. Baik, apabila imam solat dalam keadaan duduk, maka solatlah kamu semua dalam keadaan duduk. Apa duduk berdiri, aku seorang duduknya. Solatlah begitulah. Baik, itu hadisnya. Baik, cuba kita tengok di sini komentar Imam Syafi'i terhadap hadis ini. Dalam qaulnya ke-588, Imam Syafi'i berkata, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dalam keadaan duduk dan orang-orang yang di belakangnya juga ikut salat dalam keadaan duduk adalah mansukh. Mansukh. Terhapus hukumnya oleh hadis Aisyah yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat mengimami mereka dalam keadaan duduk ketika Nabi sakit. Mana sakit ni sakit beberapa kali berlaku. Ni sakit terakhir. Ya, kerana sakit ini sakit yang membawa kepada kewafatan. Sebab dalam riwayat sebut Nabi sakit beberapa kali. Ini sakit akhir lah kira-kiranya. Sementara makmum yang ada di belakangnya dalam keadaan berdiri. Jadi makna hak tadi hadis kena ingatlah hadis Anas ni dia panggil hadis ni hadis fi'li ni. Mana perbuatan Nabi tu. Seolah perbuatan Nabi tu sahabat berdiri, Nabi duduk. Lepas tu Nabi sebut. Kenyataan Nabi tu secara qauli, tapi hadis tu latar belakang hadis tu fi'li. Nabi kata duduklah. Kan imam tu jadikan untuk diikuti. Makna kata Imam Syafi'i hadis tu mansukh. Mana nasikhnya? Riwayat Aisyah ini. Riwayat Aisyah ni telah membatalkan hadis Anas itu.
Di samping masalah ini telah dinyatakan mansukh berdasarkan sunnah. Juga sangat masuk akal lah. Tidakkah engkau melihat bahawa apabila imam tidak boleh berdiri, ia boleh mengerjakan sambil duduk dan itu adalah fardu baginya. Makmum boleh mengerjakan solat dengan berdiri jika sanggup dan tiap-tiap mereka baik makmum maupun imam dianggap telah menunaikan apa yang menjadi kewajipannya. Hak ni lah amalan umum selepas pada tu pun. Dia begini ya. Isu kita kena faham lah. Isu dia sekarang ni dalam ni tidak disebut. Dia sebenarnya di zaman sahabat pun kalau ada sakit siapa dia tak boleh duduk, memang dia didahulukan orang sehat. Kalau sakit duduk belakang lah. Masalah nak buat gitu kau kan Nabi ni. Oh, siapa dia ni jadi tu imam? Nabi ada. Tidak logik. Begitu kalau pasal nawakal kalau ada berlaku. Sebab tu ulama kata umumnya hukum biasanya, maknanya kalau imam itu sakit dia jadi makmum lah. Sebab makmum ni kita pilih yang paling sempurna dari segi pengamalan solatnya. Hak Nabi saat ni terkecuali tu. Ada dalam kitab fiqh sebut. Cuma sini tidak disebut. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi apa yang disebut oleh Imam Syafi'i di sini, maknanya bila sudah nasah hadis Anas itu, maknanya kalau berlaku imam ni boleh jadi imam tu dia kelebihan banyak sangatlah baca pun. Kita alim lagi. Jadi orang tak tergamuk nak jadi ni. Tak apa wih dia. Biar dia duduk. Tak apa kita lebih selesa lagi. Sebab baca dia tu memberi kesan pada kita. Katakanlah berlaku kisnya. Tak apalah. Tapi makmum tepat kena berdiri. Dalam keadaan ini, mana makmum itu, dia telah sah semaya dia. Dan dia duduk tu sebab dia tak kuasa. Itu mana boleh pahala penuh tu. Itu maksud Imam Syafi'i. Begitu juga makmum. Dia oleh kerana sedekah berdiri. Kita masuk rukun. Kan? Dah dia nak duduk apa. Mungkin dia boleh berdiri. Dia berdirilah sebab dia boleh. Bagi Imam Syafi'i tak ada masalah situ. Masing-masing dia menjalankan hak dia. Menjalankan hak dia. Itu maksudnya. Mana dia masing-masing makmum imam itu walaupun dalam keadaan tak sama ni berdiri ni duduk tapi masing-masing telah menunaikan tanggungjawab dia. Maknanya boleh pahala pun. Maka imam mengerjakan salat sambil berdiri apabila dia mampulah. Sambil duduk apabila tidak mampu berdiri. Dan juga salat sambil baring atau memberi isyarat jika tidak mampu rukuk dan sujud. Makmum juga mengerjakan salat sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Setiap mereka menunaikan kewajipannya dan masing-masing mereka sah salatnya. Ni berat lagi. Lagu mana ke makmum duduk tidur nyenging? Sebab tu anak kata pekoh ni nak ayatnya sah. Apakah molek buat gitu? Terimai kena akak tidur nyenging. Lapik batal dua. Dah mai. Patut ceknya pada dia takbir dia tu. Allah kena ingat ni takbir ni hak ni. Moga dia duduk serupa gitu je. Memang sah. Nayanya sah. Tapi apakah kalau berlaku kita nak suruh imam? Bahkan imam aku siapa perekat tak boleh bangun tak kena tidur dia mai rumah dah tu. Bedak dia nak mari masjid juga. Boleh kau letak jadi imam? Sah. Bukan nak ayat terbaik. Semua ulama timur kena cari tu imam sihat. Semua terima tu. Nak ayat sah ni. Jangan kita fikir molek. Kita tak boleh sebab dia tubuh kita molek ke mana lah. Biar nampak lepel pun. Nah, tak boleh gitu. Sah tu sah lah. Kena faham lah waktu tu. Sebab tak apalah kan. Apabila ni. Dia asahnya ke dia? Masing-masing salat mengikut kemampuan. Tu baik. Apabila seseorang mengerjakan salat fardu. Dan ia menjadi imam bagi orang ramai dalam keadaan duduk. Ini salat fardu. Kalaulah tu imam tu boleh bersanggup, ni maknanya boleh. Kalaulah imam itu boleh berdiri dan makmum di belakangnya pun ikut berdiri, maka imam itu telah berbuat sesuatu yang tidak baik dan salatnya tidak memadai. Sementara ni maknanya dia duduk padahal dia boleh berdiri. Itu isu dia nya. Imam ni dia mai duduk dalam salat fardu. Padahal dia nya boleh lagi berdiri. Dan makmum belakang ni sahabat belakang berdiri belakang lah. Maka imam itu telah berbuat sesuatu yang tidak baik dan salat dia tidak sah. Sebab rukun tu. Sehingga kalau kita bicara dalam fiqh, kalau dia boleh berdiri mula-mula tu, dia berdiri tak apa. Dia kena berdiri. Dan lebih baik dia duduk atas kursi tu. Jadi ketika dia nak rokok, sebab kalau dia berdiri saja boleh. Dia kena rokok tak boleh. Kalau tak duduk atas kursi, nak buat lagu mana? Jadi dia duduk atas kursi lebih baik. Kalau nak kira lebih baik, mana lebih baik? Lebih baik dia atas kursi lah.
Cuma masa qiyam tu dia qiyam sebab qiyam tak ada masalah. Cuma bila nak rakaat tak boleh. Dia duduk. Nak sujud tak boleh. Tapi bila sampai qiyam dia qiyam. Tu lebih baik lagi. Nak ayatnya qiyam sebab qiyam ni termasuk dalam rukun. Sebab tu ulama tekankan itu. Baik, tak apalah. Ni kira-kira tu imam yang tidak bertanggungjawab ni. Nyawa lolok sakit. Sebab tu dia kata tu imam tak pakai benar ni. Jadi solat dia tak sah sementara solat makmum di belakang dia sah. Tak ada apa-apa makmum seorang lah. Baik panggil gitu. Muka Tuhan tahu. Yang tipu untuk makmum boleh. Kalau mereka tidak dibebani untuk mengetahui, kerana mereka mana tidak wajib usul lah maksudnya. Makmum tu kena betul imam hamba nak tanya dulu. tak payah tu. Serah dia dengan Tuhan tu. Ni istilah tak wajib usul ni. Tak payah. Tu. Mana tidak terbeban makmum tu kena tahu imam tu boleh gerak ke tak. Mampu ke tidak? Sebab dia sepatutnya dia mampu, dia kena bangun dia. Tak payah dia salah. Wanita yang mengimami kaum wanita, laki-laki yang mengimami kaum laki-laki, dan kaum wanita dalam masalah ini sama saja. Kini, mana kalau wanita jadi imam sama dia pun, ni sama hukum dia. Mana kalau dia duduk pun tak apa. Kalau dia tak boleh berdiri lah, sah belaka. Tapi kalau dia duduk padahal dia boleh berdiri, dia seorang tak sah. Makmum perempuan sah belaka. Jadi makmum perempuan tak perlu tanya dia, gerak ke tak ngerti ni? Ya, kau sakit ni. Jangan timbul gitu. Tak apa kata email. Jadi makna makmum ni tak wajib tanyalah, itu maksud dia. Baik. Apabila seorang hamba wanita, dia bawa kes lain ya. Apabila seorang hamba wanita menjadi imam kepada kaum wanita dan mengerjakan solat dengan kepala terbuka, mana tidak tutup kepala, nampak aurat lah, sama-sama perempuan ni, maka solat dia dan solat kaum wanita yang di belakangnya sah. Kenapa hal lah sebab tu? Kenapa hal nak ayatnya sah? Bukan kata molek. Kalau nak kira molek, tutuplah aurat tu juga, tak timbul masalah. Yang jadi timbul masalah bila dia buka. Nak ayatnya perbeza. Tapi kena ingat, hak ni bukan semua setuju ni. Bukan semua setuju. Bapanya nak sini ni dia jadi ada yang kritik yang kadang jadi nampak rendah. Kalau email ni siapa banyak perkara, misalnya email wanita tak perlu, maknanya rendah dia ni, tak supaya orang merdeka. Nabi tidak nak gitu. Email Syafi'i pun nak ayat sah atas dasar orang merdeka dengan orang yang hamba ni dia tidak sama. Maknanya tidak wajib kepada dia tutup aurat tu. Sama-sama wanita tu. Kan kita tahu sama-sama wanita pun kena tutup aurat, sama-sama dia pun. Hak ni untuk hamba, sama-sama wanita. Jadi dia sebagai imam, dia tak tutup kepala, makna tidak tutup aurat lah kepalanya. Maka salatnya dan salat kaum wanita di belakangnya sah. Baik. Apabila wanita itu dimerdekakan, hak hamba tadi, hak jadi terimam kepada sama-sama wanita tu, dia dimerdekakan bila? Ketika dia salat. Orang bagi tahu, mu merdeka dah. Orang yang dia tahu orang boleh dipercayai lah. Maka wajib dia tutup aurat ketika tu juga. Masa dia tengah mayat tu. Untuk supaya dia boleh meneruskan solat dia berbaki lagi. Dia kena tutup selalu. Lepas tu nak pergi ambil kain telekom mana? Jalan lagi ambil. Lepas tu tak apa. Setengah orang kalau gitu dia marah. Maknanya dia tidak timbul lah isu nak ambil lagu malam. Maknanya kena tutup selalu. Maknanya ambil lah kain yang mana ada tu, dekat-dekat tu, sekadar tutup je. Baik, tak apalah. Apabila ni satu isu ni agak keliru sikit di sini, kena rujuk lah. Sebab tu kitab ni mungkin di sinilah, mungkin setengah-setengah kata tak apalah. Sebab sini pun saya rujuk tempat lain. Apabila makmum tadi, perempuan tadi, dia tidak melakukannya, dia duduk tengah semaya, tiba-tiba dia tak tutup aurat lah kepalanya, tiba-tiba ada ayat ke dia telah dimerdekakan. Dia tak erti gitu ya, dia tidak tutup. Sama ada dia tahu apakah dia telah dimerdekakan atau dia belum tahu. Dia tahu selepas tu. Padahal pengisytiharan dia merdeka tu berlaku ketika dia salat. Dia tahukah? Tak tahukah? Maka dia harus mengulangi setiap solat yang dikerjakannya dengan kepala terbuka. Dia, bukan makmum. Makmum sah gitu ya. Dia. Cuma di sini ada berlaku kekeliruan lah. Kekeliruannya begini.
Kalau dia tu tidak tutup aurat, makmum tu tutup aurat sebab makmum tu merdeka. Kalau makmum tu tidak merdeka, lagilah boleh tidak tutup aurat tu. Ni makmum tu tidak hamba, amah ni hamba perempuan, abdun hamba lelaki. Jadi dia duduk tengah semaya, ada orang-orang pada dia telah merdeka. Dia tahu isunya, dia tahu. Lagu mana dia nak terus ke semaya dalam keadaan kepala terdedah gitu ke, ataupun dia kena tutup kepala. Dia kena tutup. Kalau tidak, semaya dia batal. Orang lain kena ambil alih tugas imam. Baik. Satu lagi masalah, katakanlah dia merdeka dah. Dia tak tahu. Selepas dia semaya baru dicerita dia merdeka. Di sini Imam Syafi'i kata sama ada tek arak hak rengkah ni ataupun hak asal dia semua kata dia kena ulas semula mai dia. Tapi makmum tak. Dia ya. Jadi isu tak tahu tu. Dia kata kena ulas juga. Tu setengah ulama tak setuju tu. Dah tak tahu nak mana. Kalau hak dia tahu dia semai dia tak tutup tu, hak tu memanglah. Ni sebab dia guna ni. Saya cuba buat perbandingan ya. Dikerjakan dengan kepala terbuka. Kepala terbuka? Dia tutup aurat juga lah. Dia buat sekali lagi. Mana? Mengulangi solat yang dikerjakannya dengan kepala terbuka. Aduh, tidak. Hak tu yang nak sebut tu. Tak boleh gitu, mana boleh. Dia gini. Sebab tu anak kata tek ni, sebab tu anak tulis anak buat tanda soal. Sebab kalau kita tengok dalam Arab ni, makshufatar ra'si tu. Dia sebenarnya maksyufatan ni dia jadi hal kepada semaya dia tu. Dia gini. Kalau dia tahu dia asal dia oleh atas tu fa in utiqat. Saya baca Arab. Kalau dia isunya seorang wanita hamba, dia jadi imam. Masa tu dia tak tutup kepala dia nya. Baik. Fa in utiqat. Dan jika dia dimerdekakan. Mana ketika waktu salat dia, fa alaiha an taqna fi ma baqiya min salatiha. Maka wajib ke atas dia kena tutuplah. Kepala dia untuk dia teruskan salat hak berbaki lagi tu. Walau lam taf'al, kalau dia tak buat gitu, dalam keadaan dia tahu bahawa dia telah dimerdekakan, ataupun dia tidak tahu, a'adati salat, dia kena ulas semaya dia. Hak semaya dia hak tu, dah semaya dia hak lepas dah sebelum ni, dalam keadaan hak dia buka kepala tu. Hak ni lah dia panggil nahwu Arab ni. Jadi maksyufatan itu dalam keadaan dia buka kepala. Hak dia buka kepala. Sebab boleh jadi hamba ni ada ketikanya dia tutup kepala. Ada. Hak di mana dia buka. Dia kena sembahyang. Maknanya mungkin kemarin dia ada buka kepala. Dia kena ulang juga hak tu. Yang keduanya, hak ni ulama ada setengah ulama kritik lah. Bapanya dia kata hak lepas dah tu tak biarlah. Hak ni dak ni. Lepas tu sama ada dia tahu ataupun tidak tahu. Tu. Sebab kalau kita tengok ta'arah ni, apabila dia tidak melakukannya, tidak melakukan kerja, tak tutup kepala. Baik dia mengetahui apakah dia telah dimerdekakan atau belum, maka dia harus mengulangi setiap solat yang dikerjakannya dengan kepala terbuka. Apa ada maksud dia? Katalah dia semai zuhur. Hak kenyataan mula-mula Imam Syafi'inya, dia tahu ketika dia tahu dia dimerdeka ketika dia tengah salat. Kan dia buat sini kan dia, maka dia kena tutuplah kepala tu. Dan dia meneruskan solat dia hak berbaki tu, hak tersisa tu. Kena tutup kepala lah, tak kena tu. Baik. Tapi apabila kalau dia tak buat gitu, mana tak tutup kepala dia. Sama ada dia tahu semaya tu ketika sedang semaya ataupun lepas semaya, paling tidak semaya tu dia kena ulas semula. Untuk dia ya. Makmum tak? Itu maksud dia sini ya. Sebab tu ana pun duk cari dalam beberapa nuskah lah itulah. Jadi gitulah kau. Sebab tu di sini kalau dalam Rif'ah ni dia kata semacam dia itu sikitlah. Dia kata ni ada pertikaian. Sebab dia tak tahu nak kerja lagu mana. Sebab tu ana pun tanda di sini ni. Gitulah. I'adah salat untuknya sahaja. Itu dah ada perincian dalam kitab lain. Makmum tak perlu. Okey. Sebab tu kita kata dah, ya kita kena faham lah. Betul kita kata kita mazhab Syafi'i pun kena tengok juga orang lain. Yalah kalau kita nak pakar ni gini lah.
Banyak lagi akan datang ni kita akan jumpa. Tentang hubungan bagaimana orang kafir berada di dalam kerajaan Islam. Banyak kalah tu. Yalah tak apalah tukuk mana pun kita nak tahu mazhab Syafi'i. Gitulah. Baik. Dia gini di sini. Saya nak ambil sini sini. Ni lain. Rifat Fauzi ni. Dia buat koma-koma tu lain. Lagi jelas lah. Anda baca sekali lagi daripada awal sebab Al-Fauzi ni dia buat tanda bacaan. Sebab ni dia kata perempuan yang menjadi imam kepada perempuan merdeka. Perempuan tu amah. Amah ni kalau lelaki dia panggil abdun. Amah ni hamba perempuan. Baik. Tak apalah. Jadi maka imam tu hak tidak merdeka dalam keadaan hamba tu fasallat makshufatar ra's. Dia semaya dalam keadaan kepala dia terdedah, tak tutup aurat lah. Ni sama-sama perempuan, tak timbul laki ni. Tempat tertutup lah. Ajza'atha wa iyahunna salatahun. Dia semaya dia sah dan semaya makmum pun sah. Okey. Fa'in utiqat fa'alaiha an taqna fima baqiya min salatiha. Dan sekiranya dia dimerdekakan. Sekiranya dia dimerdekakan. Fa'alaiha an taqna. Maka wajib atas dia kena tutup kepala lah untuk dia semaya. Hak tak habis lagi tu. Katalah mai 4 rakaat, masuk rakaat kedua, tiba-tiba diberitahu dia merdeka. Kalau dia walau lam taf'al, kalau dia tak buat gitu, tak tutup kepala selepas dia tahu tu. Baik. Selepas dia tahu dia tak tutup. Ataupun dia tak tahu. Dia tak tahu maknanya ketika semaya tu. A'adat salatha, maka dia kena ulang semaya. Dia tahu, tiba-tiba dia tak tutup. Tentu dah tu. Kita pun mudah faham tu. Mana batal lah semaya dia. Sebab tu kena ulang tu. Sebab ulang tu makna semaya tu tak jadi. Baik, masalahnya dia tidak tahu. Selepas sudah semaya, orang mai royak, dia kata sejak tadi, contohnya, sejak tadi awak telah dimerdekakan. Mak, kenapa i'adah ni bukan qada. I'adah makna dia semaya zuhur awal waktu, tiba-tiba lepas semaya dalam waktu lagi. Dia kena semaya mula. Kalau selepas habis waktu, itu tak apa. Itu dia panggil qada. Makna tak perlu qada, kena semaya semula. Dia aja, orang lain tak. Boleh faham tak maksud tu? Gitu. Jadi kalau Arab ni lebih nyata lagi. Dia ni dia buat koma, mudah kita faham. Gitulah maksud dia. Jadi isu kesimpulan paling besarnya ke dia? Dalam waktu. Dalam waktu. Perkara tu berlaku dalam waktu. Kalau berlaku misalnya zuhur, habis dah. Masuk waktu asar baru, kamu tak ada merdeka tu. Dia kata saya tak tahu. Tak ada masalah. Tak perlu qada. Sebab tu dia guna istilah i'adah. I'adah ni dalam waktu. Tak kena pahala tu. Jadi baik, dia ginilah maksud dia. Maksud dia gini. Saya faham daripada makshufatar ra's ini gini. Katakanlah dalam waktu zuhur tu dia semaya ke dia? Semaya fardu ni. Kalau semaya sunat tak apa. Katakanlah dia semaya zuhur sel, lepas tu dia ada qada semaya wajib. Misalnya dia qada subuh. Mana 2 waktu dia semaya dalam keadaan tidak tutup aurat. Tiba-tiba diberitahu dia merdeka. Dalam waktu lagi dia kena buat semula tu waktu tu. Hak dia qada subuh dengan hak dia semaya tunai. Hak semaya tunai zuhur kena semaya mula. Kecuali selepas habis waktu dia kena qada. Enggak subuh tadi memang dia kena qada. Qada dia kada tutup kepala. Baik, gitu maksud dia. Okey, boleh jadi kalau kita kelihatan Arab tu lebih nyata lagi. Okey, selepas itu dia masuk pula tempat salat imam dan makmum serta tempat imam yang terhalang dari makmum. Ni bincang pula ni. Ni perkara penting juga ni. Seorang makmum semaya. Jadi lagu mana kalau imam tu duduk tempat tinggi. Biasa kalau kita semaya, misalnya kita semaya tempat di dalam dewan, dia ada stage nah. Imam semaya di atas. Mebah, boleh ke tidak? Kita harus. Lepas tu kalau imam tu tepat tu, jadi kalau kita nak imam duduk belakang, jadi tak muat ruang, terpaksa duduk depan tu rendah sikit. Lagu mana pula tu? 2. Yang ketiga, makmum tak nampak imam. 3 kau tu nak bincang.
Sebab dia timbul dulu, biarlah saya sebut dah, di Masjid Nilam Puri bila dia buat renovation tu kan, dia timbul satu isu sebab dia telefon saya. Lagu mana ni? Sebelum dia nak buat perubahan kan, dia buat perubahan besar juga tu dia buat tu. Siap dah, lama dah siapnya. Hak sebelum tu memang dia sutrah tu, mana muslimat tu dia ada ruangan khusus. Hak bahagian kut sebelah makmum laki ni memang dia dinding tak nampak lah. Cuma untuk mengadap imam ni dia buat macam kain nipis. Maknanya perempuan hasmaya tu dia akan nampak tu imam, ataupun dia nampak makmum lelaki tu. Bila dia nak buat hak baru nak renovate tu, jadi kedudukan tempat bila dia besar masjid, jadi kedudukan makmum perempuan tu jadi jauh ke belakang. Tapi dia nak mengekalkan juga makmum perempuan biar nampak tu imam, ataupun nampak makmum yang paling dekat dengan imam. Nak nampak nak buat lagu mana. Dia tanya saya apakah kena buat jadi boleh ke tidak. Jadi kalau buat gitu jadi besar sangat ruangan untuk perempuan tu. Kalau nak tak tepi boleh ke tak? Saya kata kalau dia pekah boleh belakang. Dari segi pekah. Saya kata apa tidak buat belakang lah perempuan. Dia kata tak boleh kan. Jadi dia tak nampak makmum lelaki. Jadi ti imam masjid. Dia kata tak sah. Kata Masjid Muhammadi dia bangun yang lain duduk. Masjid Muhammadi tu bangun yang lain duduk. Celah tu boleh lalu kereta. Mana buat lagu mana? Terlipuk tak nampak sebab tu dia ada TV besar depan tu. Sini dia ada bincang. Bagi Imam Syafi'i tak apa. Tu ringkasnya. Asalkan dia tahu ada dalil yang boleh tahu perpindahan rukun imam tu. Tak apa. Allah ni mudah, ada TV boleh tengok. Kalau mampu HP masalah. Saya kena dah tu. Di Mekah tu. Kita main bawah. Main bawah tak nampak orang atas ni. Ruang bawah. Sudah. Nak buat lagu mana? Tak bunyi ke apa satu. Tak nampak pun orang duduk ruang atas ni. Memang tak tahu langsung. Jadi saya duduk belakang sikit. Jadi hak depan tu senyap. Kata lama tak gok tu. Sebab dia tak tahu nak gok lagu mana tu. Saya jalan naik atas tu. Jadi kita duduk dekat sikit. Jadi hak bawah ni dia berpandu kepada saya. Saya nampaklah dia punya sana tu ada berlaku gitu. Tapi pengalaman saya dia tiap ada jalur lah. Yang tu bila pula ataupun disambung daripada mereka Allah. Tak ada tempat anak tu tak ada. Tu ada jadi jalan tu. Kita naiklah tahu sujud tu. Nak buat lagu mana tu? Kalau mengikut ulama ni mana kita kena buat juga tu. Mana macam kena ambil email. Tapi dalam keadaan tamak ni kena jaga. Jadi bila saya naik di atas tu saya buat tu. Jadi moga bagai paling ni tak apa. Dalam keadaan gitu. Jadi kita perasa tengok tu orang bawah depan kita kelih kita. Dia terpaksa ikut saya pula. Tu masa dia nak bincang sini ada panduan. Kalau tak ada panduan tak boleh. Kata panduan tak boleh. Tu kita bincang minggu depan lah ni. Jadi maknanya tempat kita buat gitu pun ada perbincangan dah lah. Kalau mana boleh lah. Masjid kita usah kira lah masjid kita kecil channel tu. Ni masjid besar. Cuba pergi Shahlan lah ke mana. Lepas tu masjid wilayah lah ke mana. Tak nampak apa satu. Sebab tu dia ada CCTV dia penuh depan tu. Nak supaya nampak lah. Jadi orang belakang tak apalah sebab dia ikut orang depan dia. Situlah dia bincang sini. Okay, wallahualam ada apa-apa persoalan ke berkait dengan ni? Kalau ada boleh dipersilakan. Ayat celati. Semayan celati. Maksud celati lagu mana tu? Macam kalau kita antara dua tiang tu, orang ada dua orang yang muat. Ada kata tak boleh. Putus. Dia macam putus. Tak boleh. Boleh tak ada masalah keadaan berlaku gitu. Contoh masjid Paya Rahmat lah paling dekat kita. Ada kadang-kadang dua orang atau seorang sejelas. Ketian? Tak apa. Boleh gitu. Tak ada masalah. Kalau dia ada yang katanya yang kata dia panggil putus mualak dia panggil. Mualak ni maknanya tidak bersambung sah jadi terputus. Bagi saya tak ada masalah. Memang ada kata tak boleh sebab ada kata boleh. Anak-anaknya tak berapa orang tu kali seorang tu kalau anak tu memang tak boleh lah kan. Jika ada 3 orang, 4 orang celah dia tu. Kan dia ke panjang. Sebabnya dia perbincangan gini dalam anak tahulah anak tengok dalam kitab fiqh sebab di Masjid Lundai tu timbul satu isu. Jadi supaya kita tak perlu pindahkan Rasulullah ni
kita pindah hanya hari Jumaat saja. Jadi bila letak seperti kedudukan ada lam ni, jadi sah makmum ni, sah pertama makmum tu dia akan terhalang, terputus dengan tiar. Sedekah terputus tu bukan sebuah doktor sebut sana dua tiar jadi duduk tengah. Hak ni sah tiar makmum ni 50 orang kok. Hak tu pun setengah tu dia kata masa dia ngaji ada tu kata tak boleh putus gitu. Mana Mekah berapa tiar? Bukan sah tiar Mekah. Beratus tiar. Tak apa je ni gitu. Hak isu tak ni dia duduk tengah antara dua tiar. Sama ada seorang ke ataupun dua orang. Misalnya kalau kata seorang tu lagu mana? Bagi saya lah, kalau kita nak kata pendapat yang kata tak boleh lah sebab dia terputus kiri kanan lah tu. Masalah sekarangnya putus sah ni lagu mana? Istilah putus mualak. Setengah ulama kata putus mualak tu maknanya putus tu sehingga menyebabkan jadi terjejah dia punya ikutan makmum dengan imam tu. Sebab tu dia gini timbul isu ni sebabnya kita kata tepuh hak tadi kata tiar. Dia bukan bicara tentang tiar saja. Misalnya lagu mana kalau contoh kita semaya, kita dipisahkan oleh jalan. Jalan tu kereta duk lalu. Orang lalu. Zaman Nabi ada berlaku sahabat semaya antara masjid lepas tu jalan semaya ali ni. Tak ada masalah. Itu antara dalil ulama kata boleh. Yang dimaksudkan putus yang jadi kata tak boleh tu ialah khilaf lah benda ni. Putus tu sehingga jadi makmum tak boleh nak tentukan. Kemungkinan tersalah dengan sebab putus tu. Misalnya tiar tu jadi dia tak nampak. Masalah sekali tak nampak mana dia boleh tahu, tentu boleh tahu. Masjid kita kecil. Kalau masjid besar-besar ke apa tu, dia nampak lagi pergerakan orang depan dia. Tak apa lagi. Seperti mana terputus dengan jalan, tu boleh. Apa yang jadi boleh? Sebab tak terjejah pun ittiba' imam, ikut imam tu. Ada yang kata begitu. Saya tidak nafikan ada kitab yang kata tak boleh lah. Mana tak boleh duduk situ. Jadi ruang kosong gitu. Sebab tu setengah-setengah masjid kalau dia buat gitu dia akan letak rak. Nak elok lalu. Awak tak sebut jalan tak ada khilaf sebab ada rak ni. Oh senang. Memang ada gitu, kita tahu tu. Cuma kalau tak ada kosong kita nak macam mana. Tu khilaf lah. Bagi saya kalau duduk situ pun tapi dia bahasa kesik dia tu. Sorry. Kiri kanan dia. Sebab tu setengah-setengah masjid tu dia sebab setahu ana pun dalam mazhab Syafi'i dia ramai dia kata tak boleh. Setahu ana lah. Sebab tu dia tak rok. Tapi kalau setiasa ya, tu tak apa tu. Ada masalah. Gitulah. Sebab tu jadi timbul isu tu. Sebenarnya ni timbul isu ni masa tak benar lagi tutup masjid musim Covid. Ramai mana orang semaya luar pagar. Telefon kan tanya, ni cerita berlaku sana. Dia kata lagu mana ustaz? Dia maya si ada boleh tanya. Kata tak tahu. Dia pergi. Tak boleh masuk. Masjid luar lagi. Masjid dalam masjid tu ruangan utama je penuh. Beranda tu kosong lagi. Lepas tu ruang ada kereta tak boleh masuk. Tempat parking pun luar lagi. Tak buri. Biarlah kita tidak nak kritik lah. Kritik dia kata jenis kita. Anda tak setuju waktu tu. Cuma kitanya gitulah. Nak buat lagu mana? Semaya. Kita akan tanya lagu mana? Awak tahu ke tak perlu? Memang tahu di atas speaker ada kita. Kenapa orang tu semaya? Tak ada langsung berlaku khilaf antara makmum ni. Kata boleh. Mati gitu. Bayar kau orang pergi dah. Lepas tu keluar tak silapnya dia dimaklumkan kepada saya oleh inilah jawatan kuasa ni. Dia kata mufti kata boleh cuma tak molek. Kata masalah tak molek ni ke tak molek IJK masjid. Kita duk sebut kata kat orang tak molek dah. IJK tu lagu mana cerita. Tak usah sebut lah pilihan raya di Melaka itu tak usah sebut. Waktu kira lain tu. Tu tak ada sah-sah tu. Nah, pakai begitu ya. Kita sebagai ayat memang lah. Bagaimana gitu ya. Maya ke lah. Ada jerit ada. Tak boleh maya jemaah. Lepas tu kita ambil lah pendapat kata sah tu. Allah lah semaya di Masjid Haram tu dok. Dia jalan kaki ni. Ana pernah kena sekali. Orang koma. Dia maya selalu situ. Sebab apa? Sebab dia nampak, dia celah-celah nampak orang ni. Dia tak ada apa. Dia kata kalau nak sampai situ, ada yang buat begitu. Biasa buat dia. Sebab tu, kawasan jarak yang jauh pun dia ada letak di tepi-tepi bangunan tu sejadah. Sejadah hak jenis boleh tarik macam plastik itu. Maya. Tu. Bagi saya gitu dalam keadaan kita kena ambil sebab tu pekoh ni sebenarnya bila kita tahu tak apa, bukan bermakna mudah.com, tidak begitu. Tidak masalah mudah.com setengah orang tu dia kata main-main. Biar kita tahu dalam keadaan biasa kita tak benar orang semain luar masuk dalam.
Tapi jelas apa ana tahu lah masjid mana semai juga. Jadi gitulah Okey, kita saya ada dengar video seorang ustaz kuliah tu. Jadi pasal solat dia kata kalau kita ada hutang fardu jadi kita tak boleh buat solat sunat. Walaupun sekarang ni musim puasa tarawih tak boleh buat tarawih kena concentrate pasal fardu fardu. Ada yang kata gitu. Tapi itu satu pendapat lah. Pendapat lain banyak lagi yang kata boleh. Hak qada tu qada waktu lain. Tak ada masalah. Kalau lagu tu lagu mana? Saya dah sebut. Kita jangan tengok orang sekitar kita hak tinggal 4-5 waktu. Orang hak tinggal 40 tahun tak pernah jumpa. Saya pernah jumpa. Dia tak akan sembahyang tarawih sampai mati. Kalau pakar pendapat tu. Sebab tu bagi ana itu pendapat. Kecuali nas daripada Nabi. Tu tak boleh kena buat. Bila kata pendapat ulama ni ramai. Ijma' kalau dia dok ramai lagi ulama lain kata boleh. Apa tak akal tu? Dia pakar tu mudah. Lepas tu kalau nak kira qada semaya ni pun boleh bincang lagi tu. Tak payah qada ramai mana kata tak payah qada. Sebab kalau tinggal bukan sebab tidur. Cuba tengok mazhab Malik ke mana. Nah, tapi ialah jumhur ulama kata kena qada lah. Betul lah qada dah kira 40 tahun lah ke mana. Cuba dia ambil kalkulator dia kira. Dia insaf pun umur 70. 40 tahun kali dengan berapa hari kali dengan 5 waktu. Selok kira dia. Berapa kali selok tu. Boleh jadi kalau kita pakar pendapat tu tak saya ambil pendapat lebih ringan ni tak. Menyebabkan orang tu rasa tak payah maya. Ya tak payah. Tak boleh nak cover. Dah 40 tahun. Tentu dah masuk neraka kita. Sebab tu bagi ana lah. Setiap pendapat ulama ni kita kena ambil kira. Konteks dia mana. Dia bincang ni sebut dalam konteks lagu mana. Sebab tu bagi ana sebut gini. Bila orang tanya berapa kali tinggal mai, dia kata 4 kali qada. Tapi dia kata 40 tahun. Kita ambil lalu pendapat lain. 5 tahun, 10 tahun. Setengah ulama kata kena sebut ini. Buatlah setakat boleh. Buatlah setakat boleh. Itu maknanya dia kena semaya sunat-sunat tu. Apa kita nak pegang pendapat seolah ulama seorang tu. Pelik juga orang kita. Hak tu yang peliknya. Dia pegang tu dia nak paksa orang lain pula. Ini orang panggil malah sebut nama lah. Ya ada nama tu kita sebut dua rumah. Jadi tak kenalah bagi anaknya. Apa faedah ulama berjuta-juta? Kalau kita nak pakai usaha tu. Lepas tu kat dia susah. Tak boleh dia lagu mana muka hukum kan. Dia tak situ. Tu masalah kita. Mari baru 2-3 malam lepas baru orang tanya soal itu. Ana nak ayat biarlah. Ana sendiri dulu. Kita budak-budak kan. Banyak tinggal semaya masa budak-budak. Ustaz lah jawab ni. Dia kata kenapa qada? Dia kata tidak dosa boleh kaya kita. Dia sebut gitu. Memang ustaz tu sebut kan ana ingat dia. Ana nampak lagi kepala ustaz tu. Mati dah dia nya. Dia tu wajib qada. Tak boleh semai sunat. Ana berapa tahun pergi maya tarawih tu lepas tu tambah 2 rakaat. Rupanya kita niat maya fardu gitu. Ustaz ni sebut lagi dia kata insya-Allah dia kata bolehlah tarawih tu. Sebab hak sunat ke dia sakut atas wajib. Maka maya wajib dah kita seteriknya. Tambah macam 2 orang lain wisalah kita bangun 2 rakaat. Lepas tu. Bila lepas tu mengajar kata bodoh ngerti aku ni. Tak tanya dah ustaz lain. Bila kita ngaji rupanya ramai lagi pendapat kata boleh. Ramai lagi. Dah tu lebih baiknya. Jadi kita kena tengok. Sebab tu dulu orang marah pada Dr. Mazhar. Kan ingat tak? Dia kata tak payah qada. Memang ada. Ulama juga kata gitu. Lepas tu dalam konteks mana? Kalau orang tinggal semaya kita kata setahun 2 tahun kita suruh qada lagi. Cuma sunat tu kan buat qada. Sebab tu ulama ada setengah ulama kata qada setakat yang mampu lah. Yang pentingnya hak ke depan ni jaga. Itu maksudnya. Taubat. Gitu. Okey, kita berhenti setakat tu lah. Tak ada apa sama buku tu bawa dah sama. Ada rumah nak pergi lagu mana Ustaz Maksud mak tengok. Molek juga tu. Perbincangan baru ni lah berkenaan dengan semaya jamak qasar, khilaf-khilafnya berlaku ni. Ana tak ingat masa duduk di rumah Anas ni dah. Wakil tak ingat. Ana wis mula sama minggu depan lah. Kau nak ambil? Mana? Ana wis itu. Ya pasti. Okay, kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.